Ustazah memang pengalaman banyak pergi ke kampung asli masing-masing. So apa pengalaman dakwah Ustazah yang paling mungkin menarik, yang paling Ustazah takut? Macam pakcik itu cakap, apa ada orang atuk batin keluarkan pisau parang bila nak masuk, apa kira pengalaman? The first time pengalaman yang tidak dapat dilupakan sampai sekarang lah. Dah masuk ke kampungan orang asli Sungai Kurau Pulau Kiari ni, suku kaum Mahmeri, suku kaum saya lah. Saya daripada keturunan suku kaum orang asli Mahmeri. Jadi Mahmeri ni memang kawasan pesisir pantai, dan dia hanya ada 3 buah 4 dalam tak sampai 10 buah kampung yang ada masyarakat orang asli Mahmeri ni. Dan dia orang memang masih kuat lagi dengan fahaman, pegangan kepada penyembahan nenek moyang, sangat kuat ya. Sebab itu bila kita masuk perkampungan orang asli itu yang tidak pernah dimasuki oleh mana-mana agensi, maksudnya yang masuk pun kesihatan sajalah, untuk cek kesihatan anak-anak dengan ibu-ibu mengandung di situ saja. Lain agensi jabatan tak pernah masuk lagi. Jadi bila kita first time nak masuk pada tahun 2009 saya rasa, first time nak masuk tu memang terdapat banyak halangan sampai sehingga diboykot. Kami masuk pada hari Sabtu. Program tu memang untuk dijalankan pada satu hari Sabtu pagi, sehingga tengah hari tidak ada sambutan. Tak ada seorang penduduk kampung asli itu keluar untuk sama-sama bersukan nikah, tidak ada. Walaupun dijangka sukan nikah itu berlaku pada pagi itu, tak ada sambutan. Dan terdengar ugutan mengatakan bahawa siapa yang pergi program itu akan dihalau keluar dari kampung itu, dan juga akan dihalau lah. Dan kita sebagai agensi yang akan masuk ke situ akan maksudnya dibawa kapak, dah siap, dah asah parang, siap asah parang, asah kapak semua pakai, yang dimaklumkan oleh Saudara Sahar lah. Macam mana kita masuk ni? Dia kata macam mana Ustazah nak masuk ni diorang ni, akak nak masuk ni, diorang dah siap kapak parang apa semua ni. Kata nak halau keluar daripada supaya membatalkan program tersebut di kampung itu. Aku kata tak apalah, kita cuba masuk jugalah. InsyaAllah lah, kita tawakal je niat, kerana kita tak pernah buat program kat situ. Kita nak menjalinkan ukhuwah dan mengenali masyarakat orang asli di situ. Itu saja alasan kita. Dan kita kata kita bawa pelajar-pelajar luar yang untuk mengenali kebudayaan masyarakat situ. Jadi mana yang menentang tu segelintir sahaja, 2-3 orang sahaja. Yang lain tu masih nak menerima, tapi dalam keadaan takut nak keluar sama join program tu. Sehingga sebelah petang tu, pukul 2 petang tu, Rustia dan yang kita lantik tu main sukan nikah sesama mereka sahaja. Lepas tak ada orang keluar, bukan kampung tak keluar. Kampung tu kecil je sebenarnya, ada dalam 40 buah keluarga sahaja. Dan akhir sekali, alhamdulillah, bila kita pujuk dengan ni tak ada apa-apa, kita bukan datang nak suruh masuk Islam apa semua, barulah dia sorang datang. Jadi kelewatan tu menyebabkan program tu berlanjutan sampai ke petang juga. Alhamdulillah, akhir sekali ramai yang membenci kita tadi pun berdiam je, tak cakap apa, tak akan nak. Sehingga itulah pengalaman, saya rasa pengalaman tak pernah pun yang menerima ugutan yang akan dihalau keluar daripada kampung itu. Sebab sepanjang kita buat program, walaupun ada yang membantah, tapi ada juga yang mendukung. Itu rumlah kita nak masuk ke orang asli ya. Berbeza dengan perkampungan orang asli di kampung saya sendiri, sebab dah ramai yang masuk Islam, jadi tak ada masalah. Abang sepupu saya sendiri, walaupun dia tok batin kat situ, dia tak ada halangan lagi dah yang masyarakat luar masuk. Sebab dia dah berjiran dengan perkampungan orang Melayu. Tapi di pedalaman macam ni, macam orang Sungai Kurau, dia tak ada berjiran dengan mana-mana kampung Melayu. Jadi dia satu kampung di situ saja yang terpisah dengan dunia luar. Itu yang menyebabkan mereka tak boleh nak menerima kita. Agak sukar sikit. Sehinggalah lastnya, alhamdulillah, kita buat follow up. Dah setakat ni dah dekat 10 program lah kita buat follow up kat sana. Sambutannya amat merangsangkan, dan kampung itu ada potensi untuk kita dakwah lebih ramai lagi masyarakat dia untuk melakukan Islam. Saya yakin, sebab lepas saya masuk tu, kali kedua, ketiga saya masuk, satu keluarga masuk Islam. Kali keempat saya masuk, 2 keluarga masuk Islam.
InsyaAllah kita cuma perlu sedikit mengambil masa dan kesabaran, tahap kesabaran kita perlu banyak, ya, dan kita jalankan ukhuwah tu betul-betul ikhlas dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah dia akan respect dengan kita. Itu saja. Orang Asli ni dia satu saja, dia nakkan kita ni menghargai dia, menghormati dia. Itu penting. Sebab itu dari segi percakapan kita apa semua tu kita kena jaga supaya dapat membantu dakwah dakwah kita ni, insyaAllah. Sebab jadi nampak benda yang tak baik tu lebih banyak daripada yang baik. Yang baik tu tak dekat dengan dia, itu jadi masalahnya. Yang datang dengan dia benda perkara-perkara yang tidak baik yang menyebabkan mereka susah nak menerima. Itu saja. Okey, so last akhir soalan. Nasihat dan kata-kata nasihat dan kelayan untuk semua dai-dai dan dakwah di luar sana yang nak berdakwah kepada orang asli ataupun orang sini asli. Sebab saya teringat Ustaz tentang tokoh Mak Hijrah baru ni. Saya tak pastilah tokoh Mak Hijrah ni dia pilih macam mana, tapi mungkin juga pendekatan yang kita bawa untuk berdakwah ke masyarakat orang asli ni. Saya kata pendekatan untuk kita mendekati masyarakat orang asli ni tak semesti cerita-cerita Islam pada mereka. Tidak. Kadang-kadang akhlak kita, sasiah diri kita yang kita bawa itu pun dah menggambarkan kita sebagai seorang Islam. Kita kalau akhlak kita, daripada kita masuk ke orang asli tidak menggambarkan akhlak kita sebagai seorang Islam, susah nak terima. Itu saja. Sebab dia orang kita tekan Islam itu kalau Nabi Muhammad SAW dia tak faham benda itu semua. Bila first kali tunjukkan akhlak dan kepada para dai yang di luar ini berdakwah ni, tahap kesabaran sangat penting, istiqomah, ya, dan perlukan kita nak kena mantapkan diri kita dulu. Daripada segi ilmu, kurang lagi ilmu, kita cari ilmu, belajar, fahamkan dulu, fahamkan kita macam mana, bagaimana kita nak mendekati mereka. Dan yang penting sekali kena bekerjasama dengan semua pihak agar sasaran kita itu menepati. Kalau kita asyik nak, bagi saya lah, saya tidak salahkan mana-mana pihak, tapi kalau kita asyik menunjuk jari kepada orang lain, kenapa dia tak buat, saya dah buat, kenapa awak tak buat, tak boleh. Para pendakwah ni kena istiqomah lah masing-masing. Maksudnya kita kena faham kalau orang tu tidak, kita ajak dia tak boleh nak ikut kita, kita kena jalankan juga semampu yang kita boleh. Yang penting istiqomah, sabar, ya, kuatkan kita punya dakwah kita, dan carilah pelbagai pendekatan dakwah yang boleh supaya kita boleh mendekati mereka yang kita nak sasarkan, insyaAllah. Terima kasih.